nampak malaikat itu. Sebab itu kadang-kadang orang nak meninggal, dia cerita benda pelik kepada kita, dan kita pun tak faham. Saya teringat seorang yang dekat dengan saya, lagi sehari nak meninggal dunia, dia mengatakan ada makhluk putih dok tengok pada saya selalu ya. Masa dia cerita pada saya tu, masa itu dia masih hidup, dan saya pun buat tak layan. Saya kata tak apalah, insyaAllah zikir banyak, mungkin ada kebaikan. Tapi dia tengok saya selalu, dia tengok saya tak putus-putus. Apa saya takut? Tak apa. Kita ingat mungkin kesan dusta, kesan bubarkan, besok meninggal. Tahu dengar, subhanallah, mungkin yang dia nampak itu Allahu'alam, benda yang kita tak perasan. Allahu'alam, mungkin malaikat yang sedang mendekati dia, nak cabut nyawa dia. Ada yang mendengar suara memberitahu kamu akan meninggal tak lama lagi. Dia beritahu anak-anak, ibu akan meninggal petang ni, ibu akan pergi. Tepat petang dia pergi. Al-Banna dapat maklumat dari mimpi. Ya Al-Banna, kamu akan dimatikan dengan cara dibunuh kamu. Al-Banna tidur, tergaduh, astagfirullah, semayang, tidur semula, mimpi semula. Al-Banna, kamu akan dibunuh, sekejap nanti kamu akan mati disebabkan dibunuh. Kemudian tak lama lepas itu, yang mana dia tengok mati. Ada benda yang kita tak faham, tapi dia mati dalam keadaan sebaik-baik kematian, berjihad, berjuang. Kita pula mati macam mana? Kalau tengah sujud semayang, Masya Allah. Saya ingat seorang imam di Sungai Ara, kampung saya, imam bersama-sama saya, dia mati ketika sujud. Semayang sunat di masjid, lepas baru, kemudian tak bangun-bangun sujud. Apa cerita imam ni? Tak bangun-bangun, sujud punya lama. Doa apa dia baca? Pegang-pegang jatuh meninggal. Masya Allah, mati tengah sujud. Ada cerita negatif, satu orang yang pula mati ketika tikar nombor ekor. Ada pelakon di Malaysia, artis di Malaysia, tengah beli nombor ekor mati. Tangan dia pegang nombor ekor. Persaksian ada yang negatif, datang tanpa diberitahu. Yang tadi ada alamat menyebabkan dia berhati-hati, dia berjaga-jaga. Apa sedang berlaku ini? Paling kurang, astagfirullah, apa sedang berlaku? Ingat juga pada Allah. Tengah pegang nombor ekor, ingat pada Allah. Macam mana? Kita cerita benda ni yang kita tahu. Yang kita tak tahu banyak lagi. Ini yang kita pasti tahu. Yang kita tak tahu termasuk tentang diri kita sendiri. Aku nak mati macam mana? Aku nak mati macam mana? Dia ada pada kita satu gambar YouTube tentang seorang alim sedang mengajar di masjid. Kebetulan gambar dia diambil. Dia sedang mengajar kitab dalam masjid. Kebetulan gambar itu diambil. Dan diambil ketika itu dipaparkan orang Arab ketika itu. Sebahagian duduk di kelas agama, duduk main dengan anak-anak. Ada yang sebahagian duduk sembang-sembang. Dan ketika Tuan alim duduk mengajar, gambar itu duduk fokus pada semua. Sampai pada alim itu, tiba-tiba dia terus jatuh. Dan disahkan mereka tengah mengajar. Alhamdulillah. Semua ini nasib masing-masing. Tetapi kita tentukan nasib kita. Penutup kita macam mana ditentukan juga insya-Allah oleh bagaimana kita hidup. Allah tidak menzalimi kita. Jika kita hidup dengan amal soleh, setiap detik hidup kita jaga agama, insya-Allah Allah jaga kita, insya-Allah. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingat pada aku ingat pada aku. Ayat ini kita kena pegang betul-betul. Pendek, tapi bagi saya bermakna. Maknanya besar. Ayatnya pendek, maknanya besar. Kamu ingat padaku, aku ingat padamu. Allah balas, Allah ada respon. Tapi kamu mulakan dulu.
ingat padamu datang kemudian. Fadhkuruni datang awal. Ingat padaku, itu awal. Al-Qur'um, aku ingat padamu, datang kemudian. Respon. Tidak balas Allah pada perbuatan kita. Perbuatan kita ingat pada dia selalu. Dia ingat pada kita juga selalu. InsyaAllah sampai saat kematian kita, dia ingat. Dia ingat macam mana? Dia ingat dengan keampunan, dengan cara kematian yang baik. Dia peliharanya pengakhiran hidup kita. Tapi syaratnya ingat pada dia selalu. Sebab itu orang seperti ulama sufi dahulu, dia buat apa pun dia mesti nak buat benda baik. Sebab dia teringat satu benda, kemungkinan masa aku buat inilah aku meninggal dunia. Ini persaksian terakhir bagiku. Dia pergi mana pun dia buat tasbih ke, ataupun tak buat tasbih, dia zikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Atas kesedaran jika masa itu nyawa aku melayang, dia melayang dalam keadaan soleh. Itu yang kita nak kena jaga. Itu yang kita nak kena jaga. Sebab itu setiap detik hidup kita ni, hiduplah secara betul. Sebab itu kita sering menekankan Islam cara hidup. Islam cara hidup. Dan bila kita katakan Islam cara hidup, Islam tidak menerima cara hidup Islam rojak. Tuan-tuan perempuan tahu dah Islam rojak apa dia? Ini kalimat Dr. Daniel Raihur sendiri. Maksudnya cara hidup kita masih mementingkan Islam. Islam masih penting. Nak pakai tolong belanga, nak semayang, nak tasbih, Islam masih penting, tapi berbentuk rojak. Maksudnya ada ketika ikut Islam, ada ketikanya nyah Islam. Dan lebih berbahaya, Islam yang kita nyahkan itu benda menjadi pokok. Islam yang kita ambil untuk diri kita, Islam yang tidak pokok. Sebagai contoh ini saya ceritakan pada remaja di Bumbung 5, di Institut Latihan Pertanian Bumbung 5. Kalau habis tingkatan 5, ikut kursus sijil, jadi kurang 300 orang di bawah bina. Kemudian saya ceritakan tentang Islam rojak. Saya kata sebagai contoh yang mudah saja. Contohnya, kamu pelajar-pelajar, alhamdulillah, abang berikan motosikal. Kamu pun bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, terima kasih abang, syukur pada Allah. Itu kalimat syukur, kalimat baik tu, kalimat Islam. Alhamdulillah, abang, terima kasih abang. Cium tengah abang, kiri kanan, musuh tak kira. Terima kasih abang. Kemudian apa berlaku? Dia pun naik motor, bawa makhluk dia kat belakang. Jadi alhamdulillah dapat motor lagi dah. Lepas sebulan, gambar dia berubah. Dia bawa makhluk di belakang. Dan kedua-dua mereka sebelum menaiki motor, baca doa. Sebab orang Melayu ni pentingkan doa. Ustaz, apa doa yang Ustaz bagi anak saya cerdik? Doa penting. Dan di rumah pun yang kita ajak pada anak pun doa. Seolah-olahnya doa tu penentu segala-galanya. Maka anak kita pun hafal doa. Maka ibu bapa pun berbangga sebab anak saya pandai baca doa Ustaz. Termasuk doa naik motosikal. Maka dia baca doa, naik dengan makhluk dia berpeluk-pelukan. Baca doa tu sunat saja, tapi berpeluk-pelukan tu haram. Itu Islam rojak. Ataupun contoh yang kedua yang saya sebutkan pada mereka ialah buat dating, temu janji bawah jembatan Pulau Pinang sebagai contoh. SMS tu jumpa malam ni pukul 9. Tu menjawab insya-Allah. Jawapan tu Islamik. Jawapan untuk dating insya-Allah, semoga Allah izinkan. Jawapan Islamik. Kemudian si Pak War tu pun ketika datang bawakan nasi kandar. Sambil makan baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa yang